Hello, apa khabar Mr. Fong? Hello, Ustaz Sunter. Saya khabar baik. Macam mana sekarang cuti? Ada pergi Ah, mana-mana ke? tak boleh, kena berada dalam rumah saja. Ya, bagus, bagus. Okey, itu yang Kena, kerajaan kita mau kan? ya, kena Stay, stay safe. stay home Ya, So, at home. anak Mr. Fong macam mana? Saya rasa dah 4 bulan ni. Oh, sihat? Sehat ah? Sihat. Semua anak-anak Ah, sihat. Cikgu Georgie macam mana? Cikgu Joji pun sihat. Tapi letih Oh, sikit lah bagus. nak jaga anak. Iyalah, iyalah. Tapi PDPR masih berjalan Oh, PTBR. Sekarang cuti. Lepas ni kita Oh, akan sambung lah. sama balik. Okey, okey. Jadi itulah sebenarnya Mr. Fong yang kita nak bincang hari ini iaitu isu PDPR. Hmm. Okey, kita semua sedar sejak Hmm. tahun lepas kita telah masuk ke mod PDPR Hmm. di mana kita dapati uh, sesi bersemuka agak sukar dilaksanakan dalam keadaan ketidaktentuan pandemik ni. Sekolah dibuka, sekolah ditutup, sekolah dibuka, tutup. Hmm. Jadi kita lebih kepada PDPR dan PDPR ni sudah seolah-olah menjadi satu norma baru dalam sistem pendidikan negara kita. Hmm. Ya. Jadi uh, Mr. Fong sedar tak tentang kepentingan PDPR di mana kita dapati ada uh, di kalangan guru kita yang tidak ataupun tidak begitu uh, masih lagi samar-samar ataupun belum melaksanakan PDPR secara menyeluruh. Jadi bagaimana pandangan Encik Fong tentang pelaksanaan PDPR yang dilaksanakan di sekolah kita sekarang ini? Sesudah saya dapat melihat sebenarnya ada perubahan yang sangat positif telah Ya, ya, berlaku di kalangan guru-guru di sekolah kita. Pada ya, fasa pertama tahun lepas 2020, saya tidak menafikan guru-guru kurang bersedia untuk PTPR apabila ya, sekolah ditutup. Dan pada masa itu, pelbagai kaedah PTPR sama ada dalam talian atau luar talian sebenarnya adalah dalam tahap cuba jaya, try and error. ya. Pada fasa kedua PDPR 2.0 pula, kita ada panduan yang lebih lengkap baik dari segi kaedah-kaedah PTPR maupun jadual waktu PTPR. Sekarang pada fasa ketiga PTPR, sebenarnya guru-guru kita lebih berpengalaman dalam mengatur PTPR ini dan boleh dikatakan lebih bersedia berbanding sebelum ini. Tuan. Ya, ya, ya. Mr. Fong, sebenarnya kita sebagai pentadbir di sekolah, termasuklah saya dan pengetua, kita selalu memantau data dashboard pelaporan yang disediakan oleh JPN dan oleh PPD. Jadi dalam dashboard itu kita boleh melihat berapa ramai guru yang membuat pelaporan PDPR setiap hari, terutamanya selepas dilaksanakan PDPR 2.0 yang kita telah mulakan lebih kurang pada bulan Januari ataupun Februari yang lepas. PDPR 2.0 dan jadual juga kita telah ubah suai mengikut PDPR 2.0. Jadi daripada data yang kita perolehi daripada dashboard itu, kita dapati ada menunjukkan sebilangan guru kita yang tidak ataupun masih belum lagi melaksanakan PDPR dengan betul. Dan apa pandangan Mr. Fong mengenai ini dan berapa penting pelaksanaan PDPR di sekolah kita ni yang patut kita laksanakan? Sesungguhnya saya rasa mengajar merupakan tugas hakiki bagi seorang guru.
walaupun dalam keadaan sukar seperti pandemik COVID-19 ini. Pada pandangan saya, sememangnya ada signifikan PTPR ini dilaksanakan. Kita sebagai guru mendukung hasrat KPM. Sewajarnya 100% guru di SMK Datuk Haji Abdul Wahab disasarkan untuk melaksanakan PTPR. Ini goal kita lah. Ya. Agaknya Mr. Fong, berapa ramai cikgu kita yang, kalau mengikut pemantauan Cikgu Fong, berapa ramai guru kita yang Mr. Fong rasa belum betul-betul bersedia melaksanakan PDPR ni, ataupun mereka masih samar-samar? Pada dapatan PPD Kuala Kangsar dalam pelaporan PDPR 2.0 yang lalu, hanya sebanyak 76% guru melaporkan PTPR melalui Google Form. Maka kita tahu sebanyak 24% guru disifatkan seperti tidak mengajar atau belum bersedia dengan pelaksanaan PTPR. Akan tetapi, sekarang kita sudah masuk fasa ketiga. Sebenarnya, sekarang guru-guru SMK Datuk Haji Abdul Wahab lebih bersedia, lebih berpengalaman dan lebih berkemahiran dalam melaksanakan PTPR. Saya jangkakan hanya 10% guru kita belum bersedia dengan PTPR. Ya, 10%, maknanya lebih kurang 7 hingga 8 orang guru kita lah kalau mengikut waran perjawatan kita. Okey, Mr. Fong, kalau saya bagi Mr. Fong skala 1 sampai 10 katakan. Mr. Fong rasa di manakah skor tahap kesediaan guru-guru kita, kalau dari Mr. Fong lihat dari skala 1 hingga 10. Berapa Mr. Fong akan bagi? Sesudah saya rasa kita boleh berikan skala 9 lah. Majoriti guru kita telah berjaya menyesuaikan diri dalam fasa ketiga PTPR ini dan kesediaan guru kita bertambah baik dari hari ke hari. Ya. 9 tu baguslah, sangat tinggi ya Mr. Fong. Jadi walau bagaimanapun kita masih perlu menyelesaikan isu lebih kurang 10% guru yang masih belum bersedia itu. Jadi pada pandangan Cik Fong, apa punca ataupun sebab guru-guru ini tidak lagi bersedia walaupun kita sudah hampir 1,5 tahun sudah, dan ia sudah menjadi satu norma dalam sistem pendidikan kita. Jadi kenapa masih ada 10% ini yang masih belum bersedia Mr. Fong? Sesudah, selaras dengan dapatan SWOT analisis bersama Jawatan Kuasa Induk TX25 pada 31 Mei yang lalu, kita telah mengenal pasti sebanyak 10% guru kita belum memiliki kemahiran ICT dan sebanyak 20% guru belum mahir dalam PTPC abad ke-21. Inilah sebab-sebab sebilangan guru kita tidak bersedia lagi. Okey. Mr. Fong tahu tak siapa agaknya guru-guru yang belum bersedia melaksanakan PDPR ni? Mr. Fong boleh kenal tak siapa mereka? Ya, sesudah. Saya sedar ada beberapa orang guru kita yang tidak bersedia lah, belum bersedia lagi melaksanakan PTPR. Antara sebab-sebabnya ialah sebilangan guru kita kurang celik ICT, terutamanya guru-guru senior. Tetapi saya tidak melihatnya sebagai satu kelemahan lah, tetapi kekuatan yang kita ada. Saya yakin dan percaya golongan guru yang sangat berpengalaman dalam PTPC ini, mereka boleh menyesuaikan diri dalam PTPR. Kita boleh mengaturkan strategi. Ya, betul Mr. Fong. Jadi Mr. Fong sedar ini merupakan satu isu dan Mr. Fong juga tahu siapa guru-guru tersebut dan apa isu mereka. Jadi saya nak tahu sebagai seorang ketua bidang, setakat ini
apa usaha yang Mr. Fung telah buat untuk menyelesaikan masalah ini? Takatnya apa Mr. Fung sudah buat? Sebab Mr. Fung tahu isu dan Mr. Fung tahu siapa yang terlibat dan Mr. Fung pun, kita pun sedar PDPR ni penting. Jadi apa Mr. Fung, langkah yang Mr. Fung sudah buat setakat ini? Selaras dengan strategi sekolah kita dalam memindahkan kaedah PTPR ini kepada offline sepenuhnya. Saya telah menunjuk cara menyediakan modul pembelajaran kepada guru-guru di dalam bidang saya. Dengan adanya modul yang lengkap berserta arahan dan panduan pelaksanaan secara luar talian, saya rasa masalah kurang celik ICT ni boleh diselesaikan. Ya betul Mr. Fung, tapi kita masih, walaupun telah diberi cara-cara menyediakan modul dan sebagainya, kita masih dapati ada 10% ni yang kita rasa kita perlu tangani dan kita perlu selesaikan supaya tahap PDPR sekolah kita mencapai 100%. Jadi pada pandangan Mr. Fung, apa yang boleh atau perlu dilaksanakan untuk meningkatkan persediaan guru-guru kita ni? Selama ini kita dah buat modul, cara modul, tapi nampaknya masih lagi golongan ini tak begitu bersedia. Jadi apa selepas ini, apa yang kita boleh buat atau kita perlu buat? Sejajar dengan transformasi sekolah TS25, meningkatkan kualiti guru dalam aspek kemahiran ICT dan kemahiran PAK 21 merupakan satu keperluan. Pada pandangan saya, kita harus menyediakan latihan dalam perkhidmatan secara persemuka kepada guru-guru sebaik sahaja keadaan mengizinkan. Sesuntuk pada buat masa sekarang lah, kita boleh upgrade kaedah PTPR menggunakan modul secara luar talian. Pertama sekali, daripada modul pembelajaran yang sebelum ini direka secara seragam untuk kegunaan semua kelas dalam tingkatan yang sama, kita sebenarnya boleh membuat penambahbaikan supaya modul ini direka berfokuskan tahap kelas yang berbeza-beza mengikut guru subjek masing-masing. Ini secara langsung akan meningkatkan persediaan guru dalam PTPR. Dan yang kedua, kita boleh menggunakan aplikasi media sosial seperti WhatsApp untuk kumpulan kelas yang berlainan dalam memberi arahan yang lebih spesifik kepada murid yang tertentu. Saya berpendapat bahawa guru-guru kita lebih mahir dan lebih bersedia menggunakan aplikasi media sosial berbanding Google Meet, Google Classroom, Zoom, Busy dan lain-lain lah. Ya, bagus Mr. Fung. Jadi tadi Mr. Fung ada menyebut mengenai modul yang berasaskan kelas, sebab sebelum ini kita buat modul yang sama untuk seluruh tingkatan. Contohnya sejarah tingkatan 1 kita buat untuk seluruh tingkatan 1. Kita buat satu saja. Jadi lepas ini Mr. Fung cadangkan kita buat mengikut kelas masing-masing dan mengikut tahap pencapaian pelajar dan sejauh mana cikgu itu telah menghabiskan topik-topik betul, yang mengikut kelas. Itu satu cadangan yang bagus Mr. Fung. Jadi kita boleh ikut perkembangan ikut kelas masing-masing dan cikgu tu mungkin lebih bersedia. Sebab sebelum ini kita buat sekali je, kita buat semua, mungkin cikgu tu tak bersedia. Lepas ni dia terpaksa buat untuk kelas dia sendiri, mungkin dia akan lebih peka dan lebih bersedia. Dan cadangan latihan tu pun kita boleh buat lah, tapi buat masa ini kita memang tak boleh bersemuka Mr. Fung. Jadi kita kena akur dengan arahan kerajaan. Jadi Mr. Fung, cadangan tadi Mr. bagus. Rasanya bila cadangan Mr. Fung ni, terutamanya yang modul tadi,
boleh dilaksanakan? Bila agaknya boleh? Sunter, saya rasa cadangan ini boleh dilaksanakan terus sekiranya PTPR sambung semula selepas cuti pertengahan tahun pada 14 Jun nanti. Okey, 14 Jun kan? Ya, ya. Mr. Fong, selain daripada ladap dan modul tu, Mr. Fong rasa ada tak siapa-siapa yang boleh membantu terutamanya guru ini? Contohnya pemanggang taruh dari luar ke siapa-siapa yang boleh membantu sekolah kita untuk memantapkan lagi PDPR 2.0 di sekolah kita. Apa pandangan Mr. Fong? Berdasarkan dapatan SWOT analisis bersama Jawatankuasa TS25 pada 31 Mei yang lalu, kita telah mengenal pasti sebanyak 70% guru kita adalah guru berpengalaman dan sebanyak 80% guru kita mengajar mengikut option. Maka dengan kekuatan ini, saya yakin semua guru boleh membantu dalam situasi ini. Ya, guru-guru yang mahir kan? Yang mahir dalam ICT. Mungkin guru-guru ini boleh membantu. Itu pandangan Mr. Fong ya? Ya, saya. Okey, bagus. Jadi dalam kita nak menyelesaikan isu ataupun masalah PDPR ni, Mr. Fong rasa ada tak apa-apa halangan yang mungkin kita hadapi dalam memantapkan PDPR ataupun dalam usaha kita mencapai PDPR 100% nanti? Sekiranya FMCO full lockdown ini dilanjutkan selepas 14 Jun 2021, kemungkinan kita akan menghadapi masalah untuk menyediakan modul pembelajaran secara fizikal kepada murid-murid. Sebagai alternatif, saya cadangkan supaya bahan modul PTPR ini boleh disediakan dalam bentuk gambar atau bentuk digital untuk upload dalam aplikasi media sosial. Itu satu cadangan yang baik Mr. Fong. Jadi kita harap sangat situasi COVID di negara kita ni akan reda dan kita boleh berjumpa dan menyediakan modul ini. Jadi apakah harapan Mr. Fong dalam usaha kita nak memantapkan PDPR dan menyelesaikan isu guru-guru yang tidak begitu bersedia dengan PDPR ni? Apa rasa harapan Mr. Fong? Saya berharap agar usaha-usaha ini bukan sahaja dapat membantu guru dalam kesediaan melaksanakan PTPR secara luar talian, bahkan juga dapat memanfaatkan murid-murid SMK Datuk Haji Abdul Wahab. Sebab pada hakikatnya, sebanyak 88.10% pelajar kita adalah daripada keluarga kategori B40. Keupayaan ibu bapa mereka untuk menyediakan gadget elektronik, komputer dan data internet untuk PTPR secara online masih berada pada tahap yang sangat rendah. Saya mengharapkan strategi dan usaha sama guru-guru SMK Datuk Haji Abdul Wahab agar dapat memberi input yang maksimum kepada murid kita dalam menjayakan pengajaran dan pembelajaran di rumah. Bagus Mr. Fong. Jadi izinkan saya merumuskan perbincangan kita hari ini. Kita dapati bahawa isu PDPR di sekolah kita bukan satu isu yang utama, tetapi masih ada lebih kurang 10% guru yang bukan mereka tak buat, tapi nampak macam mereka tak betul-betul bersedia. Kan, walaupun PDPR ni sudah hampir 1.5 tahun, kita rasa tak bersedia. Tapi jumlahnya sikit, lebih kurang 7-8 guru, dan kita sudah pun mengenal pasti punca, dan Mr. Fong juga telah mencadangkan
bahawa kita mengadakan ladap sekiranya suasana mengizinkan, dan yang penting itu kita menyediakan modul. Dan modul ini boleh, kalau kita tak boleh hantar ke rumah, mungkin kita boleh upload ke dalam media-media sosial yang pelajar gemar, contohnya Facebook ataupun dalam WhatsApp group kelas, supaya pelajar dapat mengikuti, terutamanya guru-guru yang senior tadi, yang kurang mahir tentang penyediaan PDPR modul 2.0 ni. Jadi mungkin juga Mr. Pung boleh fikirkan, mungkin boleh Google Meet dengan mereka dan memberi motivasi contohnya tentang cara-cara kita boleh memantapkan sistem PDPR di sekolah kita. Okay, Mr. Pung. Jadi saya mengucapkan terima kasihlah kepada Mr. Pung kerana meluangkan masa untuk kita berbincang mengenai PDPR ni, yang merupakan satu agenda utama bukan saja sekolah kita tapi saya rasa seluruh dunia kot. Kebanyakan negara pun sudah masuk ke sistem PDPR dan kita pun tahu halangan-halangan itu. Jadi saya amat percaya cadangan-cadangan Mr. Pung tadi kita boleh laksanakan, dan kita boleh, saya rasa saya sangat positif bahawa kita boleh mencapai 100% kesediaan guru kita dalam melaksanakan PDPR. Okey. Terima kasih Mr. Pung. Terima kasih Tuan kerana sudi coach saya, melatih saya dalam hal ini. Terima kasih.